Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, khususan li hadhihi an-niyyati al-mubarakati al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت رب العليم فعلمنا من علمك يا عليم والحمد لله رب العالمين. أما بعد, ikhwatal iman, terima kasih kepada saudara saya Tuan Ismail Mahad dan rakan-rakan, para ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita akan lanjutkan perbincangan bacaan tafsir suratul Fath. Tuan-tuan, yang mana pagi ini kita akan menyambung daripada ayat yang ke-11 hingga ayat ke-17 ya. Jadi insya-Allah moga-moga kita dah bersedia tuan-tuan untuk kita baca ayat 11 hingga 17 ya, dan insya-Allah mudah-mudahan kita diberikan kefahaman, diberikan kekuatan untuk memahami dan beramal dengan isi kandungan Quran, tafsir yang kita mengaji tuan-tuan ya. Baik, kita mulakan dulu dengan ayat 11, kita baca tuan-tuan sehingga 17 dan kita perhatikan juga terjemahan yang terdapat dalam ayat-ayat yang mulia ini insya-Allah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah tuan-tuan, sedikit panjang bacaan dan perbincangan pagi ini sebab dia apa yang disusun oleh pecahan tajuk oleh Syekh Wahbah ini nampaknya saling berkait antara satu dengan lain, maka sebab itu beliau menerus ataupun meletakkan ayat 11 hingga 17 ni pada perbincangan yang samalah ya. Tuan-tuan, kita perhatikan dulu tentang terjemahan ayat. Ini cerita mukhallafun ya, orang badui yang tertinggal, yakni yang tidak pergi ke Hudaibiyah, yang tidak turut serta ke peperangan Hudaibiyah, akan berkata kepada Nabi SAW, kami telah disibukkan dengan harta dan keluarga kami, maka mohonlah keampunan untuk kami. Mereka, yakni al-mukhallafun, geng-geng yang tak pergi ke Mekah ni tuan, yang tak ikut umrah dan pada pertempuran ataupun pada perjanjian Hudaibiyah tu, tuan-tuan, kumpulan ini, A'rab ini tuan-tuan, mengucapkan sesuatu di mulutnya dengan apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakan, maka siapalah yang dapat menghalang kehendak Allah jika dia mahu bencana menimpa kamu atau dia mahu keuntungan bagimu. Sesungguhnya Allah itu maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Ayat 12 tuan-tuan, bahkan awalnya kamu menyangka bahawa Rasul dan orang mukmin tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Nabi dengan sahabat tak akan balik ke Madinah, akan dibunuh ya, akan mati dalam peperangan, dan dijadikan rasa yang indah tu dalam hatimu, dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Kerana itu kamu menjadi kaum yang binasa. Jadi kamu ni tuan, dalam perbincangan ni merujuk kepada mukhallafun ini, kumpulan yang boikot, yang tidak ikut serta dalam tuan-tuan perjalanan Nabi SAW tuan-tuan ke Hudaibiyah. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk mereka neraka yang menyala-nyala. Ayat 14, dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni sesiapa yang dia kehendaki dan akan mengadab siapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang, ghafuran rahima. Ayat 15 tuan-tuan, apabila kamu pergi hendak mengambil barang rampasan, orang badui yang tertinggal tadi tu, mukhallafun ya tuan-tuan, masa jihad tak nak, tapi masa dapat harta nak ambil ya, iaitu orang badui yang tertinggal itu berkata, biarkan kami mengikut kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakan ya Muhammad SAW, kamu sekali-kali tidak boleh mengikut kami. Demikianlah yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Ini tuan-tuan, tuduhan A'rab, tuduhan mukhallafun kepada Nabi dan para sahabat. Dia tuduh Nabi dengki tuan-tuan padahal mereka tidak mengerti kecuali sedikit sekali. Tuan-tuan, selanjutnya ayat 16, katakanlah kepada orang badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk berperang. Kalau beranilah, kalau nak nampakkan kebenaran kamu akan diajak sekali untuk berjihad berdepan dengan kaum yang kuat. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuh, Allah akan memberi kepadamu pahala yang baik, wahai mukhallafun ya Arab tadi. Tapi jika kamu mengingkari seperti yang kamu lakukan sebelum ini di Hudaibiyah, dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Tuan-tuan, ayat 17, tidak ada dosa. Ini pengecualian jihad ya tuan-tuan, ini dikecualikan, iaitu orang yang buta, orang yang tempang,
orang yang sakit apabila tidak ikut berperang, ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi barang siapa yang berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Tuan-tuan, wallahu wali taufik. Ini agak panjang, tetapi saya kira insya-Allah kita cubalah pelajari, cubalah kita fahami sikit sebanyak, tuan-tuan, dalam ruang waktu yang ada ni, insya-Allah. Taib. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan, tuan-tuan, i'rab kita tak payah baca. Mufradat lughawiyah, tuan-tuan pun kita insya-Allah tak perlu baca dululah. Nanti kan kita akan tengok tuan-tuan apa dia kandungan ayat dan juga fiqh, panduan, insya-Allah. Saya kira nanti kita akan cuba rangkumkanlah sekali, tuan-tuan. Kalau kita boleh perhatikan dulu pada sebab turunnya ayat 17, 411, 411, tuan-tuan, 411 yang ada nota. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Iaitu cerita tadilah pengecualian dalam berjihad. Dia bukan semua keadaan wajib, pengecualian dalam solat berjemaah, pengecualian pengguguran solat Jumaat. Jadi ada a'dzar, ashabul a'dzar, ada pengecualian, istisnaat, Antaranya, tuan-tuan, ketika mana kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika turun ayat wa in tatawallaw kama tawallaitum min qabl, kalau kamu berpaling sekarang nak ajak berdepan dengan jihad yang baru, nanti kamu akan diajak untuk berperang. Dulu kamu dah tak ikut, kamu cabut. Kalau kamu lari, maka kamu akan diazab. Tuan-tuan, turun ayat itu. Maka kumpulan-kumpulan OKU ni, tuan-tuan, Ahlul Zamanah, dia pun tanya Rasulullah, kami macam mana? Ada sebahagian yang tak nampak, yang buta, ada sebahagian tempang, ada sebahagian berpenyakit. Maka bagaimana Rasulullah? Kamu ni Allah turunkan jawapan, firmannya dikecualikan, tak berdosa, sebab mereka ada keuzuran, tuan-tuan. Yang dicela ialah mereka yang sihat, yang tak ada keuzuran, yang buat alasan ini, tuan-tuan. Okey, tengok apa alasan mereka, tuan-tuan. Qala al-munasabah, kaitan ayat ini, tuan-tuan, dengan ayat sebelum. Setelah Allah menjelaskan keadaan orang munafik, tuan-tuan, Allah jelaskan pula lagi satu kluster baru, tuan-tuan, yang baru dijejak, yang baru dikesan, dipanggil mutakhallifin, at-takhalluf. Siapa takhalluf ni? Iaitu bangsa Arab, Arab Badui, tuan-tuan, yang tak nak ikut Nabi SAW. Sebab, tuan-tuan, dia dah baca Nabi akan kalah, tuan-tuan. Maka Allah jelaskan 3 perangai orang mutakhallifun ni, tuan-tuan. Mereka ni konon-konon minta maaf lah, tak dapat ikut Nabi SAW dalam, tuan-tuan, ketika ke Hudaibiyah tu dia tak ikut. Apa alasan? Syaghalatna amwaluna wa ahluna, kami busy lah Rasulullah, kami nak jaga anak kami nak jaga harta kami, bisnes kami. Ini satu. Yang kedua, tuan-tuan, isunya kepada mutakhallifun yang kita bahaskan pada pagi ni, tuan-tuan, dia masa mendapat berita tentang kemenangan Islam di Khaybar bersama menewaskan Yahudi, tuan-tuan, ahli kitab, dia nak ambil dia nak join ambil harta rampasan perang. Itu yang kedua. Masa perang tadi dekat Hudaibiyah dia tak nak ikut, tapi masa ambil harta rampasan perang dia nak join. Dan, tuan-tuan, yang ketiga, tuan-tuan, mereka perlu juga berdepan nanti dengan satu kaum yang ganas, satu tentera yang lebih besar. Apakah mereka ikut serta, tuan? Jawapannya mereka tak nak ikut juga, dan disertakan nanti, tuan-tuan, pengecualian kepada mereka yang uzur, tidak wajib pergi berperang. Okey. Qala rahimahullahu ta'ala at-tafsir wal bayan, tuan-tuan. Huraian ayat ini, tuan-tuan, bermula dengan ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi on the way balik daripada Hudaibiyah. Tuan-tuan, Nabi nak balik daripada Hudaibiyah, dah settle perjanjian, tuan-tuan, dah sembelih binatang tadi sebab tahallul, dah cukur kepala tahallul, tuan-tuan, dah sembelih binatang dan balik semula ke Madinah. Tuan-tuan, balik ke Madinah, tuan-tuan, on the way itu, maka geng-geng mukhallafun ni, tuan, geng-geng yang tak ikut serta ni, tuan-tuan, yang sibuk dengan bisnes, dengan keluarga, tuan-tuan, mereka pun, yang ini, mereka jumpa Nabi SAW. Dan kumpulan ini, tuan-tuan, Arab ini, Arab dusun ini, Arab-Arab ni, tuan, mereka daripada kabilah Aslam, Juhainah, Muzainah, Ghifar, Ashja', Dil.
Tuan-tuan, ini kabilah yang mereka ni yang tak ikut Nabi SAW. Maka mereka ni Allah namakan kumpulan yang cenekeh ni tuan, Allah namakan al-mukhallafun. Kenapa mukhallafun? Istilah mukhallafun itu artinya kerana mereka tidak ikut bersahabat menemani Nabi SAW dalam perjuangan, dalam umrah, dalam perjanjian, dalam jihad untuk berdepan dengan kaum musyrikin, tuan-tuan. Maka mukhallaf itu ialah yang tercicir, yang tertinggal. Maka ini sebahagian i'jazil Quran, kehebatan Quran, mukjizat Quran, tuan-tuan, sebab Quran yang menggambarkan perkara yang bakal berlaku, ya, yang bakal berlaku kepada Nabi SAW. Suara jelas tak Kak Ajah Jamilah? Okey, mungkin lain kot. Doakan insya-Allah moga selamat 1 jam. Baik tuan-tuan, qala, yang lain okey ke? Tuan-tuan yang lain, suara saya okey ke? Ada putus-putus ke macam mana? Baik tuan-tuan, itu cerita awal dia, latar belakang dia tentang mukhallafun. Puak-puak kabilah-kabilah Arab yang tidak serta mengikut Nabi SAW pergi menuju ke Mekah, tuan-tuan. Taib. Maka tuan-tuan, mereka beralasan apa? Alasan dia apa tuan-tuan? Alasan dia busy lah tadi, bisnes lah, apalah, tuan-tuan. Anak lah, cucu lah, kucing bersalin lah, apa tuan-tuan. Ya, jadi mereka jumpa Nabi SAW, minta ampun. Rasulullah, tolong doakan untuk kami ni. Kami ni tak pergi tu bukan sebab kami tak nak berjihad, kami bukan tak nak berjuang, tapi kami ni sibuk, busy. Tuan-tuan, ini tuan-tuan perangai ini macam perangai Syiah. Syiah tuan-tuan, apa perangai tuan? Masya-Allah, di India pun jelas kan, alhamdulillah Bang Syafi'i. Ya, maka tuan-tuan, orang Syiah ni suka apa? Taqiyah. Apa taqiyah tuan-tuan? Dia cerita tuan-tuan nak selamatkan diri dia. Konon-konon dialah yang paling Islam, konon-konon dialah yang paling ikut Nabi SAW, dialah yang paling sunnah. Tapi tuan-tuan, sebenarnya dia putar alam. Ini taqiyah. Taqiyah orang Arab mukhallafun ini tuan-tuan, sama macam perangai Syiah. Alhamdulillah, tampin pun jelas Jino, terima kasih. Baik tuan-tuan, tengok tuan-tuan, saksikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membongkar isi hati, kebusukan hati orang-orang Arab Badui ni tuan-tuan, yang perangai munafik. Masya-Allah, terima kasih. Brunei pun ada. Ya, maka tuan-tuan, mereka ni tak jujur dalam perkataan mereka. Mereka ni konon-konon minta istighfar, tapi tak ada mana istighfarnya dah. Dia berlakon dia tuan-tuan, dia tasannu, berlakon acah-acah, pura-pura ucap dekat Nabi SAW tuan-tuan, tapi dalam hati dia tuan-tuan, dia orang dah target dengan kemunafikan mereka tuan-tuan. Dia tahu Nabi akan kalah, Nabi akan dibunuh. Dia kata 2 kali Nabi kena serang tuan-tuan, peperangan, Nabi akan menerima nasib yang malang, sahabat semua akan mati. Dalam hati orang Arab mukhallafun ni, jadi berapa kita ikut Nabi pergi? Kan? Dia takut tuan-tuan. Ini memang munafik yang sebenar-benar munafik tuan-tuan. Ya. Dan pula tuan-tuan, mereka takut, ini kumpulan Arab yang mukhallafun ini tuan-tuan, mereka yang tercicir ini, ya, mereka gentar tuan-tuan nanti nak berdepan dengan Quraisy, Bani Thaqif, Kinanah dan beberapa kabilah-kabilah yang akan bergabung nanti tuan-tuan, yang duduk berhampiran dengan Mekah, yang dipanggil kumpulan ini Al-Ahabish. Tuan-tuan, perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala benarkan dalam ayat yang dibaca tadi, bal dhanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Dia orang dah rasa tuan-tuan Nabi akan kalah, sebab tu dia tak nak ikut. Tapi Nabi balik daripada Hudaibiyah, dia pun mengendeng-endeng jumpa Nabi. Rasulullah, kita ni berkata nak ikut dah, tolong doakan kami Rasulullah, kami tolonglah, mohon keampunan untuk kami ni, sebab anak-anak kami siapa nak jaga, kami punya ni ladang kami siapa nak tengok. Alasan ni tuan-tuan, tapi sebenarnya dalam hati dia tu menganggap Nabi akan tewas. Tuan-tuan, maka Allah jelaskan lagi tuan-tuan, ya, maka Allah kata tuan-tuan, katakan ya Rasulullah SAW kepada kumpulan-kumpulan mukhallafun ini yang tidak serta kerana kemunafikan mereka dalam jihad ini, katakan segala manfaat dan mudarat itu hanyalah di sisi Allah. Kan, manfaat, mudarat, darran, kekalahan, Allah yang punya kuasa. Kemenangan, naf'a, manfaat, kamu menang, kamu akan dapat harta rampasan perang, Allah punya kuasa tuan-tuan. Ini dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi tuan-tuan, yang kamu nak kelang kabut, ya, membaca, mengatasi ilmu Allah, mengatasi kekuasaan Allah tu kenapa? Sebenarnya kata Syekh Wahbah tuan-tuan rahimahullahu taala, hakikat korang ni yang tak ikut serta dalam jihad itu kerana
ya, korang kata Nabi akan kalah, Nabi akan tewas, maka inilah tanda kamu ini, wahai kumpulan mukhallafun, kamu ni tak ada taufik, tidak mendapat pimpinan Allah. Tuan-tuan, kamu ni orang munafik. Al-khizlan. Khizlan ni tuan-tuan, kalimah khizlan itu lawan kepada taufik, tak dapat petunjuk Allah. Buruknya akidah kamu, buruknya tanggapan kamu, rosaknya akidah kamu menyebabkan kamu ni tercicir dan tidak terpilih untuk turut serta berjihad. Tuan-tuan, jadi di sini kita boleh ambil juga kesimpulannya tuan-tuan, bahawa kalau kita lah tuan-tuan tak tapik buat baik, Quran pun susah nak baca, musim-musim Covid ni pun tak ada baca Quran juga, selawat pun jarang tuan-tuan, mengaji pun jarang, segala benda baik lah kita tak masuk. Itu apa sebab itu? Maka kita boleh kata tuan-tuan, mungkin ada al-khidlan, penyakit al-khidlan, tak ada taufik. Nak kata busy 2 minggu ni memang tak ada busy lah, pejabat tak boleh buka. Yang kerja pejabat lah, orang pencen memang sepanjang musim lah dia free, mungkin lapang lah sikit, nak hantar anak sekolah pun tak ada kan tuan-tuan. Maka kalaulah kita dalam kelapangan, kesenangan, ada kemampuan, tidak turut serta dalam perkara-perkara baik tuan-tuan, itu tanda tak ada taufik, bahaya tuan-tuan. Ini perangai kumpulan mukhallafun daripada Arab, Badui dan kumpulan tuan-tuan yang tidak mahu mengikut serta perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhalluf mereka itu dijelaskan lagi tuan-tuan pada perbahasan berikut itu. Ya, kamu ni sebenarnya tak ada keuzuran. Keuzuran kamu tu kamu yang mencipta, membuat-buat alasan. Taqiyah tadi tu tuan-tuan, takhalluf ni nifaq tuan-tuan. Bahkan kamu ni tuan-tuan, Allah sebut kamu punya sangkaan yang meleset, sangkaan jahat, buruk kamu tentang Islam, tentang Nabi SAW. Kamu ni qauman bura halka. Bura tuan-tuan maknanya dari sudut bahasanya, kamu ni satu kelompok kaum yang celaka, yang akan dibinasakan Allah Ta'ala. Satu bondo tak berguna, bahasa tuan-tuan. Ya, kamu ni habuk pun tak ada. Kalau boleh bahasa tuan-tuan. Ya, bura itu dari sudut bahasanya tuan, begitulah. Kamu ni satu bangsa yang rosak tuan-tuan, yang merosakkan umat, yang merosakkan Nabi SAW tuan-tuan. Ya, dengan keburukan akidah kamu, dengan buruk sangka kamu ni, kamu satu kumpulan yang tak ada mendatangkan sebarang kebaikan, sebarang manfaat kepada umat tuan-tuan. Dan maka kamu selayaknya menerima balasan. Selanjutnya tuan-tuan, Allah mengkhabarkan tentang balasan orang yang kafir tuan-tuan. Maka Allah sebut, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Barang siapa yang tidak membenarkan Allah dan Rasul SAW, dan barang siapa yang tidak ikhlas dalam beramal, ya, berpura-pura dengan kemunafikannya seperti kumpulan-kumpulan badui ini tuan-tuan, ya, maka Allah sediakan balasan yang sangat pedih, ya, tuan-tuan, terhadap mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan menjelaskan lagi tuan-tuan bagaimana keluasan, kehebatan kuasanya yang menyeluruh, yang tiada sempadan tuan-tuan. Qudrah asyamilah tuan-tuan, semua tuan-tuan, langit bumi tuan-tuan, segala-galanya Allah yang punya. Rabbul alamin, mulkus samawati wal ard tuan-tuan, segala-galanya di bawah takluk kekuasaan perintah Allah, kun fayakun. Allah akan atur, Allah akan perintah tuan-tuan, itu mengikut kehendaknya semata-mata. Maka makhluk ini tuan-tuan hanya menurut. Maknanya para mukhallafun, kalau Allah kata jihad, kamu ada kemampuan, kamu kena pergi. Jangan bagi pelbagai alasan. Allah mengetahui segala isi hati kamu, pembohongan kamu, penipuan dan sebagainya. Tuan-tuan, Allah mengampunkan sesiapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga tuan akan mengadab sesiapa yang Allah kehendaki. Tuan-tuan, jadi ayat di sini kata Syekhuna Prof Wahbah tuan-tuan, berdasarkan ayat ini sebagai satu tuan-tuan hath, galakan yang berbentuk umum agar kita ni menjadi kumpulan yang membawa kepada kebaikan, islah. Terima kasih Orang Pucak Alam, Abang Nasaruddin. Kursus apa tuan-tuan? 413, cuba tengok tuan-tuan nanti nota 413. Maka tuan-tuan, ayat ini Allah memiliki langit, Allah lah yang mengatur tuan-tuan, memiliki kerajaan langit bumi. Bukan kerajaan langit ayah pin dah, tak ada. Ayah pin tu mongak kan tuan-tuan. Allah lah segala-galanya tuan-tuan, yang memiliki setiap zarah, setiap perkara tuan-tuan, besar kecil itu tak ada yang terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini
tuan-tuan, mengajak kepada geng-geng yang mencicirkan diri mereka tadi, yang tak nak ikut perang tadi tu. Allah kata dah lah tu, kalau kau dah tersilap, berhenti lah, jangan teruskan lagi dosa tu. Kalau kau dah terlanjur, cukuplah, taubatlah, baliklah kepada Allah Ta'ala. Peluang pintu taubat masih terbuka. Akan ada nanti perang yang akan datang, ada lagi peluang jihad. Kalau kau dah terlanjur pada tak terlibat dengan perjanjian Hudaibiyah, sebab kau kata Nabi akan mati semua, akan datang ada lagi perang yang lain. Lepas tu kau standby, kau join lah kalau kau betul-betul nak bertaubat, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ini sebagai mengingatkan bahawa pintu rahmat Allah sentiasa terbuka. Allah tu Ghafurur Rahim, pengampun penyayang, walaupun kumpulan mukhallafun ni dah buat salah besar. Allah dah bahasakan mereka tadi qauman bura, kaum yang binasa, tuan-tuan. Taib. Qala, kemudian tuan-tuan, cerita lain sikit tuan-tuan, iaitu berkait tentang mereka ni nak join dalam peperangan Khaybar. Tuan-tuan, pada halaman yang sama Allah menjelaskan tuan-tuan macam mana pembohong ni mereka ni tuan-tuan, dalam dakwaan mereka tadi apa? Dia kata busy lah Rasulullah, tak dapat, tak sampai dah, tak sampai. Konon-konon tuan-tuan bisnes, konon-konon urusan keluarga, busy manjang tuan-tuan. Maka walaupun mereka tak ikut pada rombongan umrah tadi tuan-tuan, ya, dan perjanjian Hudaibiyah dan jihad tuan-tuan, tapi mereka nak pula join tuan-tuan untuk mengambil turut serta dalam peperangan Khaybar bersama tuan-tuan, berdepan dengan kumpulan Yahudi Bani Khaybar tuan-tuan di Khaybar. Tapi tuan-tuan, mereka tahu sebab Khaybar ni tak kuat, Yahudi tu tak kuat, mungkin tak ada pakatan yang membantu mereka. Maka mereka kata ini memang confirm menang ni. Kalau kalah kita tak ikut, ni confirm menang. Dan Khaybar ni sebuah bumi yang subur dan dia punya aset dia banyak harta rampasan yang mereka akan peroleh bersama dengan kalau ikut tentera Islam. Tuan-tuan, maka mereka berkata sayaqulul mukhallafun, geng-geng mukhallafun ni tuan pun berkata, Rasulullah, kami join lah kali ni. Dulu masa umrah Hudaibiyah kami tak nak ikut sebab Nabi akan kalah. Dalam hati lah tuan, kat mulut dia kata busy kan. Tuan-tuan, dia kata nanti kalau pergi kalau Nabi pergi ke Khaybar, saya baca tuan-tuan, lepas 2 bulan Nabi balik daripada umrah tuan-tuan, yang tak jadi umrah tu lah, Nabi balik daripada Hudaibiyah tuan-tuan, selepas 2 bulan maka Allah perintahkan pergi ke Khaybar. Geng-geng yang mukhallafun ni pun nak turut serta, sebab dia kata Rasulullah, kami ikut sekali, kami nak join sekali ni perang di Khaybar ni. Sebab apa tuan-tuan? Mereka tahu bahawa Islam akan menang tuan-tuan. Mereka dapat berita bahawa peluang untuk kemenangan itu sangat cerah. Sedangkan tuan-tuan, ya, harta rampasan perang di Khaybar ni Allah hanya peruntukkan kepada yang 1,400 orang tu. Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan? Ya, kumpulan yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah. Allah peruntukkan tuan-tuan, dia janji kat Hudaibiyah, tapi dia punya keuntungan dia tuan-tuan, hartanya dia akan tuntut dekat Khaybar. Kan jumlah yang kita kata sekitar 1,400 yang ikut Nabi SAW kan, pergi umrah tu, termasuk Ummu Salamah kan tuan-tuan. Maka kesimpulan khulasah dia tuan-tuan, kalaulah mereka ni keuzuran mereka kerana apa tadi, bisnes, keluarga dan sebagainya itu benar, maka mereka juga tak akan boleh pergi ke Khaybar kerana mereka kekal dengan kesibukan mereka. Maknanya tuan-tuan, apa yang Allah sebut, Allah bongkarkan tuan-tuan cerita mereka ni, ya. Dan Imam Qurtubi tuan-tuan secara tegas dalam Al-Jami' beliau, Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia kata diorang ni ada 3 perangai yang buruk mukhallafun ni tuan. Masa perang kau tak nak ikut, masa harta rampasan perang kau nak pergi ambil tuan-tuan. Mereka ni 3 perangai dia tuan-tuan: jubana, kadzabun, tamma'un. Ini bahasa Syekh Ali As-Sabuni, maafkan saya, Syekh Ali As-Sabuni sebut begitu tuan-tuan. Dia kata apa? Penakut, pembongak, tuan-tuan, tamak. Ini 3 perangai al-mukhallafun. Tuan-tuan maka mereka nak apa tuan-tuan? Jubana, kadzabun, tamma'un. Maka tuan-tuan, mereka ni nak cuba ubah kalam Allah. Mereka nak mengubah janji Allah. Ini geng-geng mukhallafun ni tuan. Arab-Arab yang kabilah berapa tadi? 5 kabilah tadi tuan-tuan. 5-6 kabilah tadi tuan-tuan. Sedangkan Allah telah memperuntukkan
Ni cerita di Khaybar ni tuan-tuan. Khaybar punya harta ni milik tentera Islam yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah, yang menyaksikan perjanjian Hudaibiyah, kan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, mereka ni nak ubah. Mereka tuan-tuan tak bersetuju bahawa harta tersebut hanya mereka yang menjadi milik kepada ahli Hudaibiyah, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, mereka cuba merubah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawapan yang tegas. Qul, katakan ya Muhammad SAW, lan tattabi'una, kau tak payah ikut kali ni. Kat Hudaibiyah kau tak ikut, maka kat Khaybar pun kamu tak perlu ikut sertalah. Ya. Maka itulah perkataan Allah dengan jelas dan tegas untuk disampaikan oleh Nabi SAW kepada kumpulan A'rab mukhallafun ni, tuan-tuan. Kamu tak ada tempat di Khaybar, kamu tak payah ikut, ya. Dan memang Allah dah peruntukkan sesungguhnya ghanimah, harta rampasan perang Khaybar itu memang milik yang telah diperuntukkan khusus kepada mereka yang berjuang, tuan-tuan, yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan, dalam perjanjian Hudaibiyah, tuan-tuan. Maka kesimpulannya, kata Syekh Wahbah di sini, janji Allah kepada ahli Hudaibiyah, tuan-tuan, sebelum kamu minta lagi untuk join pergi ke Khaybar, Allah dah putuskan perkara ni awal lagi. Tuan-tuan, perkara ini juga kata Syekh Wahbah Zuhaili disebut dalam surah Taubah, tuan-tuan. Ya, kalau Nabi balik nanti daripada Mekah, mereka nak ikut pergi Khaybar. Dalam surah Taubah tu ayat 83 kan. Maka katakan lan takhruju ma'iya abada, tak payah ikut selama-lama, jangan ikut. Walan tuqatilu ma'iya aduwa, tak payah pergi perang sekali berdepan dengan musuh. Sebab innakum raditum bil qu'udi awwali marrah faq'udu ma'al khalifin. Kesal apa dah? 414 tuan-tuan, tengok 414 nanti boleh rujuklah semula ya. Tuan-tuan, Allah kata apa? Tak payah ikut sebab kau dulu nak stay sangat, sibuk kau punya bini kau, sibuk dengan anak kau, sibuk dengan kojo kau, dengan kobun kau, duduklah sampai bila-bila, tak payah pergi perang lagi. Tuan-tuan, sebab perang yang kedua Khaybar itu memang menjanjikan keuntungan, sebab tu dia nak ikut. Tuan-tuan, apa dia orang jawab, tuan-tuan? Dia orang tuduh Nabi pula, apa dia? Sebab tak dapat ikut, tuan-tuan, tak dapat nak dapat harta rampasan perang tu. Dia kata, jelas lah tu. Dia tuduh Nabi SAW dan para sahabat dengki dengan mereka. Tuan-tuan, korang tak nak bagi kita orang ikut korang ingat harta rampasan perang tu korang je lah dapat. Itulah tuan-tuan, sedikit tuan-tuan, perkataan kumpulan mukhallafun ini. Allah jawab, mukhallafun, kau diam-diam sudah kan? Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Kamu ni tuduh pula Nabi hasad. Kau tuduh pula Nabi jealous. Padahal sebenarnya Allah lebih mengetahui isi hati kamu ni yang tidak ada hati untuk mempertahankan Islam, ya, untuk membela Nabi SAW. Hanya fikir perut kau, ya, fikir keuntungan, ya. Kamu faham sikit. Tuan-tuan, apa faham sikit, tuan? Kefahaman diorang ni hanyalah dari sudut kebendaan semata-mata madiyah. Mana untung ada masuk, dia join, tuan. Kalau mati, kalau rugi, kalau tidak menguntungkan, dia tak nak join. Ini perangai munafik, perangai mukhallafun ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini ya sebahagian perkara yang Allah sebutkan tentang mereka, tuan-tuan. Okey. Kemudian tuan-tuan, selanjutnya Allah jelaskan pula, okey, tak apalah wahai mukhallafun, okey, Hudaibiyah kau dah ponteng, ya, kau tak ikut. Kemudian Khaybar kau tak dibenarkan ikut. Okey, sekarang ni ada lagi medan yang luas untuk berjihad. Medan jihad masih ada lagi. Islam perlu ditegakkan dengan jihad. Maka jom, kamu nanti akan diajak, ya, wahai Nabi SAW, sampaikan kepada geng-geng mukhallafin ni tadi, kalau kamu nakkan, kalau kamu jujur dalam dakwaan kamu benar untuk menaikkan syiar Islam, untuk membela perjuangan Nabi SAW dengan kebenaran dan kejujuran, jom nanti kita akan berdepan pula dengan satu tentera yang lebih kuat, yang lebih besar jumlah mereka dan senjata mereka. Tuan-tuan, tentera tu lebih bersedia. Dan kalau kamu perang dengan tentera tu nanti dua je, sama ada kamu membunuh ataupun kamu dibunuh. Taqtuluna wa tuqtalun. Kamu sama ada kita menang ataupun kita akan gugur syahid. Tuan-tuan, ini tuan-tuan sekalian, ya, disebutkan, tuan-tuan,
tentang jihad yang bakal berlaku. Maka tuan-tuan, para ulama tafsir cuba mengkaji apakah ayat ini dia masuk jihad apa lagi yang besar tu. Tentera mana yang lebih besar, yang lebih kuat, yang diajak sekali geng-geng mukhallafun untuk turut serta dalam perjuangan ini bersama Nabi SAW dan para sahabat. Maka ulama tafsir kata tuan, ada 4 pandangan lah, ya, yang dikatakan kaum yang kuat yang akan berjihad, yang memerangi Islam nanti ni. Ada 4 kumpulan. Satu tuan-tuan dikata geng Hawazin Ghatfan, iaitu pada ini berlaku pada peperangan Hunain yang berlaku tuan-tuan pada tahun ke-8 Hijrah. Ini satu pandangan lah. Taib. Jadi nak tanya mukhallafun, geng-geng yang tak ikut pergi Hudaybiyah, nak join tak? Satu. Yang kedua tuan-tuan dikata ini cerita di Thaqif. Tuan-tuan, yang ketiga kata ini Banu Hanifah. Banu Hanifah tuan-tuan ni geng-geng siapa? Nabi palsu Musailamatul Kadzab. Musailamah ni tuan, dia tentera dia kuat. Dia banyak, dia punya tuan-tuan jaringan dia kuat. Maka tuan-tuan yang berjaya mengalahkan Musailamah ini iaitu geng ahli riddah yang memisahkan solat dan zakat ni tuan. Itulah Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tuan-tuan ni ahli riddah. Maka kamu nak join tak nanti peperangan itu nanti akan berlaku lebih besar. Maknanya setelah kewafatan Nabi SAW akan ada jihad yang lebih besar. Tuan-tuan akan ada peperangan Sayyidina Abu Bakar berdepan dengan geng-geng tuan-tuan, kumpulan-kumpulan pembelot ini, iaitu yang diketuai oleh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Mereka ni namanya kabilah Banu Hanifah. Pendapat yang keempat tuan-tuan, iaitu yang dikatakan tentera yang kuat ni, musuh yang lebih ganas lagi ni, iaitu Rum dan tuan-tuan Farsi dan penyembah-penyembah berhala. Okey, ada 4 pandangan lah. Cuma tuan-tuan, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dia tak setuju. Dia kata kalau ikutkan tak ada dalil khusus tentang 4 pandangan ni, maka kita berbicara secara umum je lah. Tak payah kita tentukan manakah kelompok yang Allah sebut kaum yang ganas yang akan yang tentera Islam perlu berdepan dengan mereka. Maka kata Imam Ibnu Jarir, tak perlulah kita bincangkan perkara tersebut. Tuan-tuan, mana-mana kumpulan yang ganas itulah musuh Islam. Mana-mana mereka yang menindas tuan-tuan, yang menafikan hak orang Islam, maka mereka lah musuh Islam yang perlu diperangi. Dan mereka, kumpulan-kumpulan mutakhallifun, diajak sekali untuk join berdepan dengan musuh-musuh ini tuan-tuan. Okey, selesai. Kemudian tuan-tuan, selanjutnya ayat itu Allah sebut, ya, Allah janjikan kalau mereka taat, geng-geng mukhallafun, kau dah berdosa tadi, minta ampun lah, apalah. Kalau kau taat, kau orang akan dapat pahala. Tapi kalau ingkar, cabut lagi, tak nak lagi tolong Nabi SAW, tentera Islam, tentera Sayyidina Abu Bakar, kamu tak nak backup, maka kamu akan dapat azab yang pedih tuan-tuan. Itulah dia tuan, perintah jihad. Maka dihuraikan sedikit tuan-tuan di sini, dikatakan kalau kamu berpaling, dulu kau dah berpaling dah, kau tak ikut masa Hudaybiyah, ya, ajak kau lari, macam-macam alasan kan, maka nanti kamu akan mendapat azab yang sengsara, kehinaan dunia dan akhirat tuan-tuan. Tetapi di sana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah tuan-tuan, dia tak ada semua kono dah, ada pengecualian tuan-tuan kan. Apa pengecualian tuan? Dia panggil ashabul a'dzar tuan-tuan. Ada yang tak wajib pergi turun ke medan jihad tuan-tuan, iaitu tak sama macam kumpulan takhalluf tadi tu. Dia sihat tuan-tuan, lapang, mampu pergi perang tapi mengelat tuan-tuan, mengelak nak pergi kan. Ada kumpulan yang Allah kecualikan. Inilah dia tuan-tuan, a'ma, a'raj, marid. 3 kumpulan ni, iaitu mereka yang uzur tuan-tuan, orang buta, orang yang tempang tuan-tuan, dan orang yang sakit yang berterusan, OKU lah tuan-tuan. Maka mereka ni tidak diberikan, tidak difardukan ke atas mereka tuan-tuan untuk turut serta dalam mana-mana pertempuran tuan-tuan. Maka mereka dimaafkan tuan-tuan. Taib. Kemudian tuan-tuan, sebagai penutup perbincangan ayat 17 itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang taat kepada siapa? Allah dan Rasul. Sebab tu semalam kita pun sebut tuan, bai'ah tuan-tuan, bai'ah kepada Rasul maknanya bai'ah kepada Allah. Dan semalam kita dah share tuan-tuan, yadullahi fawqa aydihim. Ini ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tuan-tuan, yang pada zahirnya mengundang makna yang kesamaran, yang Allah Ta'ala tu macam ada tuan-tuan ciri-ciri makhluk pula, ada tangan, ada jawarih, ada anggota, ada sudut, ada tempat, ada masa. Maka kita dah bicarakan tuan-tuan secara jelas
tuan-tuan, kita ada dua aliran salaf dan khalaf. Kena ikut tuan-tuan, dua-dua aliran ni benar. Tuan-tuan, kalau nak ikut salaf, kita tafwid, serahkan bulat-bulat maknanya kepada Allah tanpa sebarang penghuraian, pencerahan, pentafsiran, kerana nanti mengundang maksud yang silap. Ataupun ambil manhaj khalaf tuan-tuan, iaitu mereka takwil mengikut kaedah bahasa Arab yang tepat, tuan-tuan, ikut kaedah bahasa Arab, iaitu kalau yad itu diterjemahkan qudrah, nusrah dan sebagainya tuan-tuan kan. Itu semalam kita dah bincang lah. Maka yang taatkan Allah dan Rasul, balasannya Allah sediakan syurga. Sebaliknya tuan, bukan yang taat, yang mutakhallifun tadi tu, yang doge, yang tak ikut tu tapi acah-acah macam serius nak berjuang tu tuan-tuan, tang monang ikut Islam, tang kalah dia tak nak ikut tuan-tuan. Kalau rugi dia tak nak ikut, kalau untung dia nak tuan-tuan. Ini kumpulan yang yatawalla. Wa man yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Yang berpaling tuan-tuan, Allah akan sediakan azab yang pedih. Khusus berpaling ni tuan-tuan, mereka yang tidak turut serta dengan Nabi SAW, tuan-tuan, menyembunyikan kenifakan mereka, munafik mereka, tuan-tuan, ini kumpulan yang at-tawalli. Maka Sayyidi Soleh tuan-tuan, dia selalu bacakan, ajar kita amalan Sidi Ahmad bin Idris, Allahumma ja'alna min ahli tajalli, jadikan kami ya Allah di kalangan orang yang mendapat tajalliyat anugerah Allah Ta'ala. Kalau ajak jihad, pergi jihad, ajak mengaji, pergi mengaji tuan-tuan. Ini kumpulan-kumpulan yang tajalliyat, ashabul karamat. Wala taj'alna min ahli tawalli, jangan jadikan kami kumpulan yang berpaling. Ini berpaling ni mukhallafun, yang tidak turut serta dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Okey tuan-tuan, saya ingat itu dululah. Kita beralih kepada poin fiqhul hayati awil ahkam. Tuan-tuan, apakah dia panduan yang boleh kita ambil tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan harian kita tuan-tuan. Maka ada tiga keadaan yang boleh disimpulkan di sini oleh kata Prof Wahbah rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Satu, mereka ni tuan-tuan, ingat istilahnya apa? Mukhallafun ataupun mutakhallifun. Kalau di Mesir dulu tuan-tuan, orang yang tak lulus subjek tu dipanggil subjek tu takhalluf. Dia kena repeat subjek tu. Tuan-tuan, ni takhalluf. Okey. Isu yang pertama kata Syekh Wahbah tuan-tuan, dia orang ini geng-geng mutakhallifun ni tuan, Arab ni, dia orang bagi alasan apa tadi? Harta dengan keluarga. Ini menunjukkan apa? Satu, tuan-tuan, mereka minta alasan tadi tu tuan-tuan, sebab di sekeliling Madinah tuan-tuan, yang mereka gunakan alasan kerana kesibukan menjaga kebun, kesibukan tuan-tuan untuk menjaga keluarga mereka tuan-tuan. Alasan itu tak logik sebenarnya. Alasan itu alasan yang cetek tuan-tuan, sebab mereka kata tak ada siapa yang boleh jaga dan sebagainya tuan. Ketika mana Nabi istighfar ni mengajak mereka pergi jihad tuan-tuan, dan sebenarnya tuan-tuan, mereka ni kumpulan-kumpulan Arab ni takut kan tuan-tuan, takut dan dia tengok Nabi SAW dah pergi bersedia untuk pergi umrah, dah bawa pun binatang ternakan untuk nanti disedekahkan tuan-tuan, disembelih di tanah haram tuan-tuan, di Mekah nanti, dan mereka rasa berat tuan-tuan. Maka mereka inilah kumpulan mutakhallifun al-matrukun tuan-tuan, yang keuzuran mereka sebenarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, dan lihat bagaimana pendirian mereka yang begitu longgar tuan-tuan, iaitu ketika mana mereka berkata fastaghfir lana, Rasulullah tolong mohon kepada Allah keampunan untuk kami tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, sebenarnya Allah mengetahui isi hati mereka, pembohongan mereka tuan-tuan, kejahatan mereka, kerana sangkaan mereka yang jahat bahawa Nabi akan kalah, sahabat juga tidak akan kembali semula ke Madinah tuan-tuan. Allah Maha mengetahui isi hati mereka tuan-tuan. Walaupun mulutnya tadi, Rasulullah tolong istighfarkan kami Rasulullah, cakap tuan-tuan, tapi membongak kan. Poin yang kedua, dari sudut mereka tidak turut serta dalam perjalanan ke Hudaibiyah, ke Mekah itu tuan-tuan, Allah bongkarkan tuan-tuan, Allah dustakan mereka tuan-tuan, kerana mereka ni memang munafik yang piau. Ada ke munafik tak piau? Semua munafik piau lah tuan-tuan. An-nifaqul mahd. Ini bahasa Syekh Wahbah tuan-tuan. Memang betul-betul munafik. Tuan-tuan apa dia sebut?
Wah, murni pula dah kemunifikan ni kan. Bahasa Indonesia tu diterjemah begitu tuan-tuan Maka memang selayaknya mereka ni mendapat kutukan selaras dengan ayat yang kita bincang, ayat ke-6 dulu. Allah akan mengazab orang munafik. Yang ketiga tuan-tuan, ketika mana Allah Subhanahu wa taala waradallahu taala alaihim aidan, Allah menolak dakwaan mereka tuan, ketika mereka mengatakan bahawa kita takut nanti cedera, kita takut nanti macam-macam alasan tuan, sedangkan kita punya keyakinan tuan, an-nafi'u wad-darru, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat tuan, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan perintah, kita hanya berikhtiar tuan-tuan, kita berusaha mengelak benda-benda yang tak baik, kita cuma berusaha tuan melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala. Tapi semua tuan-tuan manfaat mudarat itu terletak kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh menolaknya tuan-tuan. Taib, selesai Yang keempat disebut tuan-tuan, ciri yang keempat yang membicarakan tentang keadaan mereka yang mohon maaf kerana tak dapat join Nabi SAW itu tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu wa taala membongkar keadaan mereka tuan-tuan, kerana tuan-tuan dia orang kata apa? Inna Muhammadan wa ashabahu akalata ra's la yarji'un. Ini bahasa tuan-tuan. Akalata ra's ini maknanya mereka tuduh Nabi SAW tu, Nabi tu sikit jumlah dia, jumlah yang sedikit. Kalau makan tu seekor kambing tu kepala tu tuan-tuan memang cukup lah, dia kata. Maknanya jumlah Nabi ni lemah, sahabat ni tak ramai. Mereka tuduh begitu tentang Islam tuan-tuan dan itulah dia kata akan dibunuh, akan disingkirkan tuan-tuan dan tak akan balik semula ke Madinah tuan-tuan Ini keadaan yang mereka tuduh tuan-tuan, zon mereka, zonnus sau' ataupun qiraat yang lain zonnas su' tuan-tuan, kepada tentera Islam, kepada Nabi SAW dan para sahabat. Ini juga menggambarkan jahat tak jahat tuan-tuan isi hati mereka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ni kaum apa? Qauman bura. Bur ini saya dah sebut tuan, halka, sisio, binaso, wasak, satu habuk pun tak guna. La yuslihuna li syai'in khair tuan-tuan. Tak ada kebaikan langsung. Ini kumpulan yang memang tak ada kebaikan tuan-tuan, yang tidak menyumbang apa-apa langsung kepada Islam tuan-tuan. Dan balasan mereka ialah nanti na'udzubillah azab neraka kerana kekufuran dan munafiknya mereka tuan-tuan. Dan tuan-tuan, yang jihad ini merupakan ujian Allah Ta'ala, dan tuan-tuan perintah-perintah Allah Ta'ala ini merupakan ujian apakah kita mampu melaksanakan ataupun kita berpaling daripada perintah tersebut. Okey, keadaan yang kedua kata Syekh Wahbah tuan-tuan, ketika mana mereka minta pula pergi ke Khaybar kan, minta izin pula masa Hudaibiyah, kau tak nak pergi sebab kau kata Nabi mati, Nabi akan dibunuh dan para sahabat semua akan mati. Oi, tang Khaybar tegeh-tegeh pula kau pergi nak ikut tuan-tuan. Ini menggambarkan apa kata Syekh Wahbah tuan-tuan, mereka ni kaum yang bodoh, aghbiya, jahalah, kadibah, pembohong. Kau dulu kata kau sibuk lah itulah, sekarang kau nak ikut pula. Kalau kau tak boleh ikut dulu, kau juga tak akan ikut sekarang atas alasan kesibukan. Tapi kenapa nak ikut? Tuan-tuan, poin yang kedua, mereka ni memang fikir hanya kebendaan sahaja. Kita macam tu lah tuan-tuan kan, janganlah terlampau kebendaan sangat kan. Benda yang membantu syiar agama kita, mana yang boleh kita tolong, kita tolonglah kan tuan-tuan. Janganlah semua atas RM, semua atas CP duit dia, tak boleh lah kan. Ada benda-benda tuan-tuan yang kita tak boleh memikirkan lah tentang kewangan itu. Kita kena bantulah tuan-tuan, mana yang boleh kita bantu. Jangan jadi kumpulan tuan-tuan mutakhallifun ini, tang duit dia nombor satu, tang jihad dia cabut lagi tuan-tuan. Ini dia perangai-perangai orang mutakhallifun tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, dia dah study geng-geng mutakhallifun ni. Dia study apa tuan, dia kata tentera Khaybar tak kuat, kita boleh kalau kita join kita menang ni, dan dia punya aset tadi rampasan banyak, rampasan harta perang dia banyak, kita boleh dapat. Ini tuan-tuan perangai orang yang hanya memikirkan materialistik tuan-tuan semata-mata. Yang ketiga, mereka ni sebenarnya kafir, munafik kan kafir. Itu bagi alasan dia kan, macam-macam alasan, sebenarnya mereka kafir tuan-tuan. Yang keempat tuan-tuan maka disebutkan mereka ni memang selayaknya tak bolehlah duduk dalam masyarakat Islam. Masyarakat yang bertamadun tuan-tuan, kita ada kesatuan, kita ada undang-undang, jadi kita sama-sama raikanlah benda-benda yang baik kan.
Tapi orang-orang yang ni tuan, dia nak ambil untung dia yo, fikir nyawa dia yo. Maka kumpulan ini tuan tak layak hidup dengan masyarakat kelompok Islam tuan-tuan. Dan dia orang ni memang ada penyakit hati. Kan dalam awal surah Baqarah kita bacakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka ni memang tuan-tuan, memang dia punya hati tu bercovid sentiasa. COVID-19, COVID-20, COVID-21 semua ada tuan-tuan orang munafik ni. Ya. Sehingga tuan-tuan disebut di situ juga dalam sebuah hadis, ya, tuan-tuan kata in kharajtum lam amna'kum illa annahu la sahma lakum. Nabi kata, ayolah kalau nak ikut benar, jomlah, pergilah sekali ke Khaybar. Tapi tuan-tuan, Nabi kata apa, kalau nak ikut boleh, tapi korang tak ada bahagian ghanimah. Sebab Allah Ta'ala dah turunkan perintah ghanimah Khaybar hanya milik kumpulan yang menyaksikan perjanjian Hudaibiyah. Maka tuan-tuan dia kata apa? Hasad lah tu, jealous lah tu tuan-tuan. Maka tuan-tuan, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum menjawab tuan-tuan, sebenarnya perintah itu telah kami tahu. Allah dah turunkan perintah, ya, kamu akan cakap kepada kami, kamu akan tuduh orang Islam sebagai hasad dengki. Ini i'jaz Quran tuan-tuan, menggambarkan perkara yang bakal berlaku. Yang keenam tuan-tuan, mereka ni kaum yang tak faqih, la yafqahun, tak nak mengaji, tak nak beritahu, hukum hakam agama tak nak belajar, hukum hakam dunia bukan kau pandai lagi. Ini tuan-tuan, kaum yang tak faham. Siapa dia? Mukhallafun tuan-tuan. Jadi kita ni tuan, jangan tahu dunia yo, bab tayar tahu, bab handphone tahu, bab langsir tahu, bab dunia semua pandai, bab akhirat semayang pun tak tahu. Rosak tuan-tuan. Jadi kita jangan jadi mukhallafun yang hanya mengutamakan dunia tetapi membelakangkan akhirat. Hal yang terakhir tuan-tuan, poin yang ketiga yang disimpulkan oleh Syekhuna Prof Wahbah di sini, iaitu tuan-tuan, medan perjuangan yang akan datang. Dari sudut tawaran, okeylah, kau Hudaibiyah kau tak ikut, offer lagi peperangan, tapi peperangan ni lebih ganas, tentera mereka lebih besar, senjata mereka lebih canggih, nak ikut tak? Ini sebagai menunjukkan kepada apa tuan-tuan? Kata Syekhuna radhiyallahu an, dia kata apa? Ini Allah nak menambahkan lagi, nak membongkar lagi siapa sebenarnya mukhallafun, munafik A'rab ni tuan-tuan. Ya, kalau medan pertempuran ini masih dibuka lagi, kalau betul lah kau nak berjihad, jom pergi jihad. Tapi malangnya tuan-tuan, mereka ni memanglah munafik selama-lamanya. Mereka tidak turut serta dalam jihad-jihad yang akan datang. Apa nak jihadnya? Mati. Takut dia kan tuan-tuan, dia nak untung je. Maka mereka tidak mahu ikut serta dalam peperangan tadi. Walaupun telah kita bahaskan 4 pandangan ulama tuan-tuan, cuma menariknya di sini, kalau kita boleh pindah pada poin yang kedua tuan-tuan, muka surat 418 tuan, copek khatam ni 418 ya. Tuan-tuan, Allah bagi peluang lagi lah kepada geng-geng mukhallafun ni. Kalau betul-betul kau nak jihad, betul jihad ni, kalau betul niatnya, betul caranya, Islam itu akan dapat dimartabatkan, ketuhanan Islam tu tak boleh dicabar. Itu tujuan jihad lah tuan-tuan. Dan jihad nanti kalau tentera Islam menang adalah kamu punya ghanimah, kejayaan, kehebatan, ketuhanan, dan kamu nanti pula di akhirat akan dibalas syurga. Jom kalau nak jihad, ya, sebab dulu kau dah ponteng, kau dah lari kan tuan-tuan. Okey, satu. Kemudian tuan-tuan, ada ulama tafsir yang menyimpulkan, mentafsirkan ayat ini tuan. Ayat 1, da'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Tuan-tuan, ayat ini mengatakan tentang betapa absahnya pelantikan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa? Apa kaitan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dengan ayat ini tuan? Sebab mereka tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, yang merupakan mengetuai peperangan dengan geng-geng Bani Hanifah. Bani Hanifah ni siapa? Bani Hanifah tuan? Bani Hanifah, Musailamah Kadzab dan kumpulan-kumpulan yang tidak mahu bayar zakat. Ini kumpulan tak bayar zakat ni kenapa tuan-tuan? Mereka kata zakat hanya wajib zaman Nabi hidup je. Nabi dah wafat, zakat tak ada. Ini geng-geng Musailamah, geng-geng tuan-tuan anti zakat. Dia nak semayang je. Mereka memisahkan solat dengan zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku akan jihad memerangi mereka yang memisahkan antara solat dengan zakat. Zakat fardu kekal sampai kiamat, seperti mana solat itu kekal kefarduannya sampai kiamat. Maka ayat ini dijadikan dalil tuan-tuan
betapa hebatnya pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Allah dah bagi sedikit gambaran, Sayyidina Abu Bakar lah yang memerangi Banu Hanifah. Allah juga memuji Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Sebab apa? Sayyidina Umar lah tuan-tuan yang membuka wawasan untuk memerangi kumpulan Rom dan Farsi. Maka tuan-tuan, kedua sahabat ni hidup bersama Nabi, tuan-tuan, hidup bersama Nabi, wafat pun dengan Nabi. Ke mana kita tahu tuan-tuan, kita ziarah maqam Nabi, maka bersebelahan maqam Nabi SAW itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Ini tuan-tuan kemuliaan yang telah disebutkan dalam Quran mengikut sebagian ulama tafsir, merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar kerana memerangi kumpulan Bani Hanifah yang ingkar zakat, dan Allah memuji kepada Sayyidina Umar yang memerangi kumpulan Farsi dan Rom. Tuan-tuan, ini tuan-tuan bahawa kedua-dua khalifah ni memang diiktiraf dalam Islam. Jadi orang Syiah jangan nak macam-macam, jangan kau nak kapikan sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan. Ini dia tuan-tuan. Tayyib. Dan juga tuan-tuan, ada juga tentang jizyah. Jizyah tuan-tuan, cukai lah, cukai tahunan. Ya tuan-tuan, dia kata apa? Cukai jizyah itu dia kata tak diambil ya kepada orang musyrik ataupun orang murtad. Maka tuan-tuan, mereka tu diberi pilihan. Kalau kita nak pergi perang, tuan-tuan, ataupun apakah kamu sanggup diperangi ataupun kamu nak masuk Islam. Kalau kamu tak nak terima Islam, kamu bayar cukai tahunan kepada kerajaan Islam untuk mengatur kamu juga sebenarnya. Cukai-cukai itu kau dah tak bayar zakat, bayarlah jizyah. Tuan-tuan, sebahagian istimbat yang dikemukakan oleh para fuqaha. Dan tuan-tuan sekalian juga pada ayat keuzuran tadi tu, orang buta, orang tempang, orang sakit tuan-tuan, OKU tu, maka tiga kelompok ni tuan-tuan diberi keuzuran lah ya. Sebab itu kesimpulan Syekh Wahbah tuan-tuan, keuzuran itu dalam jihad dia bagikan kepada dua kategori. Satu hissi yang nampak, yang kedua hukmi yang kita tak nampak. Okey tuan-tuan, apa hissi? Iaitu memang dia budak lagi, tak cukup umur, ataupun ada orang gila nak pergi perang apa, buat poning kan, kita nak uruskan dia pula. Ataupun wanita, orang sakit tuan-tuan. Adapun orang ni ada keuzuran ini, maka tuan-tuan ini dipanggil sebagai uzur tuan-tuan dari sudut hissi. Memang kita nampak dia ni memang tak mampu untuk berperang. Tapi tuan-tuan, ada uzur itu disebutkan oleh para fuqaha kita sebagai uzur hukmi. Kan? Contohnya dia masih status hamba sahaya, belum merdeka lagi, tak wajib. Apa tuan-tuan, ada hutang. Tuan-tuan hutang, dan tuan punya hutang kata kau tak pergi jihad, tak boleh pergi tuan-tuan. Ada hukum begitu. Dan tuan-tuan, ada juga kes yang sahabat jumpa Nabi Rasulullah, izinkan saya jihad. Nabi kata, mak abah kau ada tak? Ada. Kau tak payah pergi, kau jaga mak abah kau. Ada juga hukum macam tu tuan-tuan. Dia mampu, kekuatan dia ada, dia boleh berperang, dia terror tuan-tuan dalam penggunaan senjata dan sebagainya, tapi sebab tak ada orang nak jaga mak abah dia, maka kau duduk dan dia mentok-entok di rumah, kau jaga mak abah kau. Ini juga dianggap keuzuran, tetapi bukan hissi. Sebab hissinya ialah dia kuat, dia mampu, tapi sebab dia ada kewajipan yang lebih utama, maka dijatuhkan hukuman itu kepada keuzuran hukmi untuk dia menjaga ibu dan ayahnya tuan-tuan. Okey tuan-tuan, dan sebagai penutup tuan-tuan, ya, bahawa jihad ini sangat penting tuan-tuan. Bersedia dengan ketenteraan itu penting. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tuan-tuan, quwwah, kekuatan itu penting. Islam mesti bersedia, tentera Islam tuan-tuan mesti bersedia menjadi murabitun, pengawal-pengawal keselamatan negara, sepadan-sepadan negara mesti dikawal tuan-tuan. Ini jihad, peperangan tuan-tuan. Kita bukan cari pasal, kita hanya mempertahankan ketuanan tuan-tuan, ketinggian agama kita. Itu sebahagian yang dibahaskan oleh Syekhuna dalam kepentingan berjihad tuan-tuan. Maka mudah-mudahan insya-Allah ya sedikit, dan jihad itu merupakan puncak Islam tuan-tuan, zirwatu sanamil Islam tuan-tuan. Kemuncak Islam itulah jihad tuan-tuan, sehingga yang syahid itu akan hidup dalam kuburnya, diberikan rezeki Allah Ta'ala. Dan standard tuan-tuan, status syuhada itu nombor berapa? Nombor 3 kan, Nabiyin, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Maka mulianya jihad itu tuan-tuan, yang mati pun di kalangan mereka dipanggil maqam asy-syahadah tuan-tuan, maqam orang yang syahid ya. Itulah sehebat-hebat manusia, 4 kumpulan yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala: An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asy-Syuhada, As-Salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu waliyut taufiq tuan-tuan. Alhamdulillah, cerita ini kita dah selesai. Esok insya-Allah kita tengok pula
macam mana ya ahlu bai'atir ridwan apa dia dia esok kalau ikut 2 ayat pendek saja, tapi saya tengok tuan-tuan kalau agak ringkas mungkin kita boleh gabungkan pada ayat berikut itu tentang futuhat pada kelas pada peperangan yang akan datang juga boleh kita gabungkan insyaallah. Saya akan baca dulu, kalau sempat kita akan baca 2 tajuk sekali esok. Okay, terima kasih Jamdan, semua geng-geng Sahah, semua datuk-datuk yang turut serta dalam pengajian pagi ini, jazakumullah khairan. Para asatizah, kalau ada kesilapan tolong tegur saya untuk kita perbaiki, untuk kita ralat ya. Barakallahu fikum. Ada juga Ustazah Ismariah, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua imam makmum semua, terima kasih. Barakallahu fikum. Syukran.